Baik, situasi penularan wabak COVID-19 di dalam negara telah membuatkan sesi persekolahan langsung dengan norma pendidikan yang baru. Ia sedikit sebanyak memerlukan pemerhatian dan tunjuk ajar yang baik dari guru-guru serta ibu bapa sendiri. Dalam masa yang sama ketika ini, ramai berhadapan dengan ketidakmampuan membeli peranti atau menyediakan peranti buat anak-anak kerana kekangan harga atau tidak mampu. Untuk bercakap mengenai perkara ini dan apa yang boleh kita usaha untuk lakukan, bersama kita Muhammad Fazli Hassan, Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM yang sudah bersedia di talian Skype. Selamat tengah hari Encik Fazli. Ya, selamat tengah hari. Fazli, ya, ibu bapa tidak mampu sediakan peranti untuk PDPR anak-anak. Usaha yang bagaimana yang harus dilakukan ketika ini bagi memastikan semua dapat peluang menikmati pendidikan era baru? Okey, pada saya apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kerajaan melalui Kementerian iaitu pembelajaran secara di rumah. Dia bukan satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan sebab rakyat negara kita ni di kalangan mereka yang berbagai latar belakang. Ada yang latar belakangnya mungkin mampu, ada yang tak mampu. Yang kedua, dari segi tempat dan sebagainya lah. Mempunyai coverage yang kuat dan tak kuat. Sebab tu apa yang saya lihat yang telah dilakukan oleh Kementerian melalui guru-guru ni, dia ada dua kaedah pelaksanaan PDPR. Ini saya sendiri tanya dengan guru-guru, iaitu sama ada secara online ataupun secara offline. Secara online ni biasanya kaedah dan teknik yang digunakan adalah berkaitan dengan Google Classroom ataupun Google Meet ataupun WhatsApp audio ataupun video. Jadi itu antara kaedah yang digunakan. Kalau dengan cara offline tu iaitu dengan memberikan latihan kepada murid-murid dan murid-murid ambil di sekolah, mungkin di tempat menunggu dan sebagainya. Jadi PDPR ni kerajaan laksanakan dalam keadaan yang tidak terancang, di mana secara tiba-tiba PDPR itu dilaksanakan. Sebab itu salah satu daripada Badan Gabungan Majlis Malaysia iaitu Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS melalui Presidennya Saudara Alif Anas ada menyebutkan di mana peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pelajaran dalam bajet yang lepas yang berkaitan dengan makanan tambahan dan sebagainya mungkin logik ataupun sesuai untuk digantikan dengan pemberian peranti ini kepada murid-murid di seluruh negara yang tidak berkemampuan. Encik Fazli, adakah kita perlukan kerjasama dari mereka yang pakar dalam memberi panduan kepada ibu bapa membeli laptop atau peranti yang telah diguna pakai kerana mungkin tidak ramai yang arif mengenai perkara ini? Asas untuk penggunaan peranti ni saya rasa setiap keluarga tu ada dan setiap murid pun ada. Yang penting bagi mereka adalah alat peranti tersebut dan juga coverage di kawasan-kawasan tertentu. Jadi seperti saya cakap tadi, kita nak mencari titik persamaan antara mereka semua yang agak sukar. Mungkin murid-murid di sekolah ni ada kategorinya. Mungkin ada kategori yang mampu, ada kategori yang tak mampu, ada kategori yang luar bandar, yang jauh daripada coverage, dan di bandar yang coverage ni bagus dan sebagainya. Itu kena ada pengasingan dari segi untuk melaksanakan PDPR ni. Walau bagaimanapun antara yang macam saya sebutkan tadi yang telah dicadangkan oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung supaya pada murid-murid yang tak mampu ni diberikan peranti tersebut melalui peruntukan yang sedia ada dalam KPM, iaitu berkaitan dengan makanan tambahan dan sebagainya, itu digantikan dengan pemberian peranti kepada murid-murid tertentu. Sebagaimana yang kita tengok Ustaz David Liu boleh bagi kepada berapa ramai rakyat Malaysia yang memerlukan, tak kalah pihak KPM selaku kerajaan yang bertanggungjawab tidak boleh melunaskan tanggungjawabnya kepada mereka semua. Fazli, selain daripada perkara itu, ada cadangan-cadangan lain tak? Kerana kita seperti yang dikatakan, capaian internet adalah satu perkara yang sangat penting untuk diwawarkan dan ada setengah tempat guru-guru menyediakan set pembelajaran yang telah dicetak untuk murid yang tiada peranti. Ada cadangan lain selain menggunakan peruntukan kementerian itu, mungkin beberapa cadangan atau solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau kita tengok di media sosial, ada juga sebahagian daripada persatuan ibu bapa dan guru
yang memainkan peranan yang sangat baik untuk membantu dalam proses PDPR ni. Di mana ada sebahagiannya sama ada PIBG ataupun komuniti setempat membantu pihak sekolah untuk menyampaikan bentuk latihan yang telah di photostate untuk diberikan kepada pelajar-pelajar. Sebab saya percaya kalau kita mengharapkan hanya guru sahaja untuk melaksanakan perkara ni, benda ni susah nak sampai kepada mereka sebab murid ramai satu sekolah tu. Jadi peranan komuniti pun sangat penting, sama ada melalui PIBG ataupun melalui NGO, persatuan belia dan sebagainya. Sebelum ni mungkin kita melihat NGO dan lain-lain badan banyak membantu kerajaan dari sudut untuk membantu dari segi masalah untuk makan dan sebagainya, keperluan. Tapi untuk pendidikan ni saya rasa pun penting juga dan mana-mana badan yang bertanggungjawab ataupun yang boleh berperanan boleh membantulah pihak KPM atau pihak sekolah-sekolah yang berdekatan. Encik Fazli, Encik Fazli, kita nak menyentuh juga mengenai isu keselamatan cyber. Adakah perlu guideline khusus dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan buat ibu bapa dan guru sebagai panduan dan peringatan kerana kita tidak mahu sekiranya berlaku apa-apa baru guideline itu dikeluarkan? Perlukah ia dikeluarkan seawal mungkin ketika ini? Cyber security ni antara benda yang sangat penting. Sebenarnya bukan Kementerian Pendidikan pun, di bawah SKMM. Kalau kita ada melayari internet www.cybersafe.my, kat situ ada panduan berkaitan dengan penggunaan cyber security ni. Dia ada menceritakan soal buku panduan keibubapaan cyber yang telah dilancarkan pada tahun yang lepas bersama dengan naskah bersama dengan DG, di mana kat situ ada panduan-panduan kepada ibu bapa macam mana nak memastikan keselamatan internet yang anak-anak gunakan, macam mana kaedahnya, macam mana cara nak buat pemantauan dan sebagainya. Saya rasa buku yang mempunyai 16 muka surat ni sangat baik dan sangat berguna kepada ibu bapa yang nak pastikan anak mereka ni selamat ketika menggunakan internet ni dalam sesi pembelajaran. Jadi selain daripada peranan KPM, SKMM pun telah berperanan, cuma kita rakyat Malaysia ni kita kena tengoklah apa bentuk panduan yang telah diberikan oleh SKMM. Terima kasih Encik Fazli Hassan, iaitu Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, dalam memberi ulasan perkongsian mengenai isu PDPR ketika ini.